أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستقم كما أمرت. Maka istiqamahlah kamu wahai Muhammad berada di atas jalan yang benar sebagaimana ia diperintahkan. Dengan doa kita, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita perhatikan ringkasan halaman 234, iaitu pada ayat yang ke-109 kita akan melihat kepada jangan pernah ragu akan sia-sianya amalan syirik, iaitu tidak beriman kepada Allah. Ya, tidak ada keraguan dan ia adalah bekalan penting untuk kita terus istiqamah. Dan kemudian pada ayat 110 hingga 111 peringatan tentang akibat perselisihan dalam Taurat, ya, dalam Taurat, dan apa kaitan dengan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan baca dan kita akan tadabbur dan diikuti dengan rukun istiqamah bermula pada ayat 112 itu, istiqamah terhadap perintah Allah. Allah berikan panduan pada ayat 112, 113, disambung, ya, kalau nak dapat pertolongan dalam istiqamah ini pada ayat yang ke-114, ya, di mana pada ayat 114 ini bercerita tentang solat dan sabar. Solat dan sabar. Pada surah Al-Baqarah sabar dan solat, tapi di sini solat dan sabar diikuti dengan sebab kehancuran negeri dan umat terdahulu, bagaimana nak selamat itu akan disampaikan pada ayat 116 dan 117. Allahumma arhamna bil Qur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون
تعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون صدق الله membawa kepada resolusi kita pada hari ini, iaitu apakah yang kita ingin laksanakan daripada halaman ini. Salah satunya, jangan melampau dalam kehidupan seharian. Jangan melampau. Ada orang yang dia buat kadang-kadang baik, tapi baik itu sampai meninggalkan perjuangan misi menyampaikan, membantu orang, itu juga boleh melampau selain daripada berbuat perkara-perkara dosa. Yang pertama. Yang kedua, berhati-hati dengan orang zalim dan jangan sokong. Jangan jadikan dia sebagai tiang dalam hidup, ya. Dia mungkin bertemu dalam hidup, tapi kita kena tegur dan sampaikan pesanan. Nombor 2. Yang ketiga, jaga solat dan sabar, ya, untuk mendapatkan ganjaran pertolongan daripada Allah pada bila-bila masa, kerana hanya Allah yang boleh meletakkan tunsarun yang akan menolong kita. Allah, la ilaha illallah. Kita nak bawa kepada perkataan pilihan kita pada kali ini. Mari sama-sama kita saksikan. Iaitu perkataan kita naqasa, yang maksudnya berkurang, 10 kali berulang di dalam Al-Quran. Dan sebentar tadi kita tengok pada ayat 109, Allah menyatakan, dan sesungguhnya kami akan menyempurnakan, ya, bahagian mereka tanpa kurang. Pada siapa? Pada orang yang tidak syirikkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagi orang yang berbuat silap pun tidak dikurangkan. Allah adil dan
bagaimana kita nak memastikan kita terus berada pada jalan tauhid? Ia perlu diperjuangkan. Ia bukan sekadar datang begitu sahaja, ia perlu diperjuangkan. Kita perlu istiqamah yang pertama, iaitu dengan jangan melampau, dan yang keduanya ialah dengan jangan cenderung kepada orang yang zalim. Apa maksud jangan cenderung pada orang yang zalim? Dan dalam ayat ini dinyatakan fatamassakumun nar, Ustaz ya. Bukan masuk ke dalam api neraka, disambar api neraka. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Kita belajar sedikit tajwid pada hari ini berkenaan hukum ataupun lam qamariyah dan lam syamsiyah. Sama-sama kita lihat pada skrin kita. Lam ta'rif pada huruf syamsiyah dibaca dengan idgham. Itu terbahagi pada dua pula. Okey, untuk lam syamsiyah ni special sikit, dia ada dua bahagian pula. Lam syamsiyah iaitu lam yang diidghamkan ke dalam huruf-huruf syamsiyah 14 tu, selepas itu dia terbahagi pada dua pula. Jangan pening-pening, Allah ada bahagi lagi pula, Allah ada pecahan lagi. Satu je pecahan dia ialah idgham syamsi ni, yang mana dia ada gunnah. Idgham syamsi bi gunnah berlaku pada lam ta'rif yang diidghamkan pada huruf nun sahaja. Kita pun tahu nun kalau ada sabdu ni memang kena dengarlah, maksud kena panjangkan dengar. Contohnya qul a'udzu birabbin nas. Sama je baca dengan hukum lam syamsiyah yang lain yang tak dengung. Cuma pada nun itu dipanjangkan suara gunnah, itu saja kerana bertemu dengan huruf nun. Maka qul a'udzu birabbin nas. Jangan qul a'udzu birabbin nas. Tak cukuplah dengarnya. Okey, yang kedua idgham syamsi yang bila gunnah, yang tak gunnah. Yang kita dah sebut sebelum ni kan. Maknanya bacaannya berlaku apabila lam ta'rif diidghamkan kepada huruf-huruf syamsiyah selain daripada nun. Maka huruf syamsiyah ada 14. Maka kecuali nun di situ tidak termasuk huruf idgham syamsi bila gunnah. Maknanya dia hanya sekadar masuk, tidak ada dengung. Contoh kita baca Allahus samad, as-samad. Dia tak boleh, tak ada dengunglah sebab jumpa dengan sad ataupun jumpa selain daripada huruf sad dan lain-lain. Maka lam syamsiyah ni kita ingat satu je. Lam syamsiyah kalau jumpa dengan nun maka kena panjangkan gunnah, ataupun bahasa mudahnya kalau jumpa nun yang ada tasydid ataupun sabdu, kita dengung macam biasa, kita panjangkan kadar suara gunnah itu. Tubana ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna ya Allah walhamdulillahi rabbil alamin.